We moving on to the second animal specialized tissue. We want to focus on nerve cell ataupun neuron. Okay, so dia dua benda yang sama lah. So boleh guna nerve, boleh guna neuron. Cumanya kita akan fokus lebih kepada structure motor neuron, okay, instead of structure sensory neuron dan juga interneuron. Okay, jom kita tengok. Okay, so nerve cell ataupun neuron dia berada pada animal tissue. Kita ada 3 jenis neuron. We have sensory neuron, motor neuron and interneuron. So I believe that in your previous school, mungkin kamu pernah dengar perkataan afferent ataupun efferent kan. So in matriculation level, we use sensory and motor neuron instead of afferent dengan efferent lah. Okay, so untuk sensory, motor dengan interneuron ni, tiga-tiga neurons ni ataupun nerve cells ni, dia berkait rapat dengan selalunya signal ataupun electrical signal ataupun impulse transmission. Okay? So kalau ada stimulus, rangsangan daripada luar, so dia akan hantar signal kepada body lah. So body kita akan produce action. Okay? Tapi ada juga body kita tak produce action, tapi itu kita akan discuss lebih second semester dengan lebih mendalam lah, tajuk coordination. Okay? So apa yang berlaku untuk impulse transmission, kita mesti kena ada stimulus dulu. Okay? So kalau tidak ada stimulus, macam mana nak berlaku impulse transmission kan? So selalunya dia akan start daripada stimulus, and then daripada stimulus detect by receptor, and then receptor tu akan hantar kepada central nervous system, and then hantar kepada effector ni bahagian badan yang akan buat action tu lah. So contohnya muscle dekat tangan, kaki, okay? Ataupun glands ni yang dalam badan lah, okay? And then last kali kita akan dapat response. Okey, contohnya lah kan, katakanlah hari ni panas, okey? Panas, lepas tu kita sangat dahaga, haus, okey? So katakanlah kamu nampak air dalam cawan, okey? And then ada ice cube lagi dalam tu, okey? So kamu nak minum. So kamu punya stimulus adalah air dalam cawan ni lah, okey? So macam mana badan kamu dia nak gerakkan tangan untuk ambil air dekat ambil cawan ni lah yang ada air ni. So kita punya mata lah, okay? So daripada mata kita nampak cawan tu, dia akan hantar impuls kepada otak kita. So otak kita akan hantar juga impuls kepada nerve cell ataupun neuron dekat area tangan, and then tangan kita akan ambil cawan yang ada air dan minum. Okay? So itu secara ringkasnya lah. Okay, so untuk hantar daripada reseptor pergi kepada central nervous system. Central nervous system adalah otak dan juga spinal cord. Okay? So kamu punya brain ni, nanti dekat bahagian hujung brain ni, dia akan bersambung dengan spinal cord. Echo lah. Okay? So sensory neuron yang bertanggungjawab sebelum impulse tu sampai kepada central nervous system. So apa yang sensory neuron buat, dia akan receive impulse from the sensory receptor, which is dalam kes tadi mata kita lah nampak air tu, and then transfer kepada central nervous system. Okay, so daripada sensory receptor, impulse tu dihantar kepada central nervous system lah. So dekat central nervous system, which is kamu punya brain dengan spinal cord, kita ada neuron yang kita panggil sebagai interneuron. So dekat bahagian brain kita, interneuron tu akan saling hantar impulse, okay, from one neuron to another. Okay, bila dah proses dekat otak, otak pun dah produce output command apa yang perlu dibuat, impulse tu akan dihantar kepada motor neuron. Okay? Sekali siapa yang akan buat kerja? Effector lah, bahagian badan yang kena buat action tersebut. So kita ambil contoh muscle. So kalau kita nak minum air tadi, so muscle yang ada dekat kita punya tangan lah, okay? Yang akan pergi ambil air ni lah. So motor neuron dia dapat impuls daripada central nervous system tadi, and then dia akan transfer kepada muscle. Kalau muscle lah yang akan buat kerja. Kalau benda tu involuntary action yang kita tak perasan dia berlaku dalam badan, glands lah, okay?
Sebab apa-apa glands buat kerja, okay, dia secret something ... kamu bukan perasan pun dalam badan kamu, okay. Unless benda tu voluntary action, contohnya nak ambil air tadi, itu yang kamu perasan, barulah kamu nampak action tersebut, okay. Ke tak perasan ambil air. Okay, so itu secara ringkas ni lah perjalanan impulse transmission ataupun electrical impulse daripada sensory neuron pergi kepada interneuron and then last sekali kepada motor neuron dan akhirnya action pun berlaku. Contoh lain, kamu nak main bola sepak. So macam mana daripada kamu nampak seketul bola tu, kaki kamu boleh berlari ke bola tu untuk tendang. So bola tu sebagai stimulus lah. Okay, stimulus. And then receptor yang detect tu dekat mata lah. Okay. So mata akan hantar signal. Dekat mata tu ada sensory receptor, dia akan hantar signal kepada otak. Otak pula akan produce output command. Dia suruh kaki berlari pergi ke bola dan tendang bola tersebut. Okay? So kalau yang saya cakap ni nampak macam lama kan, 1 minit 2 minit saya cakap ni, tapi impulse transmission ni laju. Okay? Dia bukan lambat, okay? Takkanlah tengok bola sampai 1 minit baru nak tendang, okay? Itu macam berangan namanya. Okay, kita teruskan. Okay, next kita nak belajar details nerve cell ni ataupun neuron ni. Kita fokus pada motor neuron je lah. Untuk yang 3 ni, lagi 2 ni tak apalah, okay? Kita fokus pada motor neuron ni pun dah cukup sebenarnya, okay? Okay, so apa yang ada pada nerve cell ataupun neuron ni? Pertama, kita tengok dia ada cell body. So cell body yang bahagian sini lah. Okay. So cell body ni ada apa? Dia ada nucleus and also many organelles. So contoh organelles yang ada dekat situ adalah mitochondria. Okay. Cell body ni dia ada cytoplasm lah dekat sini. Okay. So organelles tadi dia berada dekat cytoplasm of cell body. Nucleus dekat tengah-tengah ni lah. Ni untuk motor neuron. Kalau neuron lain dia akan lain sikit lah structure dia. And then selalunya kalau mitochondria dia ada dekat kawasan mana-mana parts of body, selalunya tempat tu mesti memerlukan energy. Okay? Tapi kita tak nak discuss lebih lah. Kita akan belajar ni memang secara detailsnya adalah second semester. Okay? Apa ion yang terlibat and so on. Okay, yang kedua kita ada dendrites. Okay, dendrites macam akar pokok ni kan. So dendrites ni dia buat apa? Dia receive signal from other neuron and transmit nerve impulse towards cell body. So katakanlah bila kita nak hantar impulse transmission ni, kita memerlukan banyak nerve ataupun neuron, bukan satu sahaja yang terlibat. Okay? So banyak. So katakanlah daripada sebelum ni ada lagi satu neuron. So katakanlah kita lukis. Ni contoh je. Okey. So impulse tu dihantarlah daripada dendrite pergi kepada sini, and then next neuron dia akan ambil daripada dendrite juga. Okay. So impulse tu diterima daripada dendrite lah. So dia kata sini dendrite receive signal from other neuron and transmit nerve impulse towards cell body. So dia akan pergi ke sinilah impulse tu, and then dia akan pergi ke sini sebenarnya. Okay. And then yang ketiga kita ada axon ataupun nerve fiber. Okay. So apa function axon ni? Dia conduct nerve impulse away from the cell body. So kan kita dah tahu tadi daripada dendrite dia hantar kepada cell body, and then dia hantar melalui axon. So axon yang warna kuning sebenarnya di dalam ni lah, tapi yang kamu tak nampak sebab kita cover dia dengan ni myelin sheath ni. So kita cuba tengok gambar atas, ada tak nampak? Ini pun ada myelin sheath. So actually axon tu dia di dalam ni lah. Okay. Dia di tengah-tengah di dalam. So kamu bayangkanlah dia di dalam tu. Okay. So axon ni dia buat apa? Tadi dia dah conduct nerve impulse away from the cell body. So daripada cell body impulse tu akan dihantar along the axon lah. And then yang kedua, axon ni juga dia dilitupi. Okay, is covered by myelin sheath. So kita boleh nampak
tak semua neuron sebenarnya ada myelin sheath. Okay, ada neuron yang tidak ada lah, ada neuron yang ada. So contoh macam motor neuron dia ada myelin sheath. So kalau soalan tanya siapa yang produce myelin sheath ni, jawapan dia adalah Schwann cell. Okay, so ada sel lah yang dekat sini. Okay, Schwann cell, bukan Swan. Okay, okay, settle. And then myelin sheath ni untuk apa? Dia sebagai electrical insulator and speed up the impulse transmission. Okay, macam ni. Before this saya ada cakap neuron ni ada yang ada myelin sheath, ada juga neuron yang tidak ada myelin sheath. Okay. Okay, so katakanlah ini neuron yang tidak ada myelin sheath. Myelin sheath ni bertindak sebagai insulator lah. So bila kita kata insulator, maksudnya dia tak boleh conduct electricity. Okay, so antara impulse transmission dekat neuron yang ada myelin sheath dengan impulse transmission dekat neuron yang tidak ada myelin sheath, yang lebih cepat impulse dihantar adalah pada yang ada myelin ke tidak ada? So jawapan dia ada kat sini sebenarnya. Kalau ada myelin sheath, dia akan speed up the impulse transmission. Okay, kenapa kalau ada myelin sheath impulse lagi cepat compared to kalau tidak ada? Sebab bila ada myelin sheath, kawasan yang ada myelin sheath ni dia tak boleh conduct electricity. So impulse tu terpaksa lompat daripada satu kawasan ke satu kawasan yang tidak ditutupi oleh myelin sheath. Sebab tu impulse lebih cepat sampai kalau kita guna nerve cell ataupun neuron yang covered by myelin sheath. Kalau yang not covered by myelin sheath, maksudnya sepanjang axon ni dia boleh conduct electricity. So kamu terpaksa lalu seluruh kawasan axon. Sebab tu ini lambatlah impulse transmission compared to yang inilah. Okay, settle. And then kita ada apa lagi dekat nerve cell? Kita ada node of Ranvier, which is parts of the axon that is not covered by myelin sheath function to speed up the impulse transmission. Okay, yang ni kan saya bagi tahu tadi, myelin sheath ni adalah insulator. So dia tak boleh conduct electricity kan. So apa yang berlaku, impulse tu dia akan lompat daripada satu tempat ke satu tempat. So dia akan lompat ke mana? Dia akan lompat dekat kawasan that is not covered by the myelin sheath. So kawasan yang tidak ditutupi oleh myelin sheath tu kita panggil node of Ranvier. Okay, so impulse tu akan lompatlah ke kawasan yang boleh conduct electricity. Okay, sebab tu node of Ranvier ni pun dia punya function untuk speed up impulse transmission. And the last one kita ada axon terminal, and then dekat hujung tu kita ada synaptic node. Okay, synaptic node lah. Node ni tombol. Kalau kamu tengok kamu punya pintu bilik ke pintu rumah ke, kalau dia bentuk bulat, lebih kurang lah. Okay, synaptic node. Okay, so dekat synaptic node ni dia ada synaptic vesicles that fill up with neurotransmitter, which is chemical messenger for impulse transmission. Okay, saya rasa mungkin kamu akan pening lah dekat sini sebab kamu tak boleh nak bayangkan. Saya pun tak bercadang untuk explain details yang ni sebab kita akan belajar details ni second semester. Okay, so for this time semester 1 just cukup tahu ini nama apa dan beberapa sikit lah dia punya function. Okay, okay, ada lagi ke? Okay, I think that's all untuk nerve cell.